Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa mulazimul hadisi hadisun. Artinya, dan bermula barang yang melazimkan yang baru itu baru. Kerana barang yang melazimkan satu itu tiada sah bahawa ia terdahulu daripadanya, kerana jikalau ada ia terdahulu ia atasnya nescaya nafi berlaziman, maka iaitu bukan maksud kita. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia pula ihsan dia. Masih dihidupkan kita pagi ni, alhamdulillah. Dia yang ahyana ba'da ma'amatana, dan pada dialah kita akan balik esok. Syukur Allah Ta'ala jadikan kita Islam sejak lahir lagi sampai ke saat ni. Mudahan dikekalkan Islam kita sampai ke mati. Amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan saja Islam, tapi ada iman membenarkan di hati, ada menyungguhkan, dan ada perasaan dan perasaan ke Allah Ta'ala yang dialah yang hakiki wujud, wajib wujud. Tak ada makhluk ni melainkan Allah lah yang mewujudkannya. Alhamdulillah. Itulah dikatakan iman. Sedarnya kita ke Allah Ta'ala, ada perasaan dan perasankan ke Allah Ta'ala. Itulah ciri dia, sifat dia. Itulah dia. Dan mengenalkan kita siapa, yang kita ni makhluk dia, kita ni ciptaan dia, kita ni natijah daripada af'al dia. Itulah iman. Membenarkan pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tu adalah rasul dia, melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bakal mendapat syafaat dia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur diberi pada kita kesihatan, keupayaan, kelapangan masa, kesungguhan berada dalam majlis-majlis yang mulia seumpama ni. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala, belah ihsan dia, limpah kurnia dia, ditambahkan iman kita, faham kita, dan haloba kita makin untuk balik ke dia. Dan tidak ada kehidupan kita atas muka bumi ni melainkan dia adalah berupa bekal, dia berupa cucuk tanam untuk mengambil hasilnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung dalil wujud Allah Ta'ala. Yang terdekat kita bicara bukti bahawasanya alam ni baharu, alam ni berubah-ubah, adalah setiap apa yang ada atas nama alam, setiap apa yang nama alam ni semua berubah. Berubah tu antaranya gerak diam, berubah tu antaranya ada tiada.
ataupun tiada ada, berubah. Dan kaedah dia ni kita nak sambung, wa mulazimul hadis, perkara yang melazimkan baharu adalah baharu. Perkara yang melazimkan setiap perubahan, maka dia adalah baharu. Bahasa baharu ni bahasa lain makhluk. Setiap yang berubah makhluk. Satu yang tak berubah apa? Allah. Itu antara tak binasa itu antara istilah al-baqi, baqa. Dia tak kata dia kekal ni, atau istilah daim. Allah ni dia ad-daim. Apa maksud daim? Berkekalan, sentiasa. Tak pernah ada apa-apa pada Allah Ta'ala ni berlaku perubahan pada dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang berubah ni makhluk. Dan bila berubah ni adalah yang sabit pada makhluk, dan berubah ni ciri dan sifat makhluk. Dan kita boleh lihat semua makhluk ni duk berubah, maka itulah dalil bahawasanya makhluk ni dia baharu dan pasti ada yang mengubah. Itulah kita nak faham tu. Tu dia kata terjemahnya, bermula barang yang melazimkan yang baharu itu baharu. Perkara yang melazim dengan baharu. Maksud lazim di sini yang tak boleh lekang daripada dia. Apa dia? Nama makhluk mesti ada harakah wa sukun. Itu benda dekat yang disebutkan. Gerak ataupun diam. Hidup ataupun mati. Macam tu kan? Itu hidup ataupun mati. Siapa yang menentukan mati hidup tu? Yang menentukan mati hidup mesti Allah. Betul? Yang hidup yang mati itu apa? Yang hidup yang mati itu makhluk. Dia lah makhluk. Pasal apa? Pasal kita tengok dia bergerak, duk pergi mari, ada sakit, sihat, apa seumpamanya. Setiap movement, setiap pergerakan yang berlaku tu, dia lah bukti, dalil bahawasanya ada yang menggerakkan, dan yang bergerak tu baharu. Mulazimul hadis. Itu kaedah dia nak ajar kita. Satu, apabila kita kenal makhluk ni apa dan apa ciri makhluk, maka wajib atas kita tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Nak kenal sifat makhluk ni antara sepi mudah ni apa? Naqis ataupun kurang, lemah. Kalau kuat pun mati. Kalau kita sakit jantung, ada doktor rawat sakit jantung, doktor yang rawat sakit jantung kena sakit jantung. Tu nak menunjukkan dia pun makhluk tak kan? Kita kadang sakit, pergi rumah sakit, ada orang menguruskan orang sakit, orang yang urus orang sakit tu pun sakit. Kita kadang ada orang bagi makan, orang yang bagi makan tu pun dia pun makan. Dia pun ada yang bagi makan dengan dia. Hakiki bagi makan ni Allah. Orang tu mudah Allah makin buka dan faham dengan kita hakikat ketuhanan ni. Pasal bab ketuhanan ni, siapa yang betul-betul dapat nak hadam dia sampai jadi hati sanubari dia, jadi darah daging dia, Masya Allah, hidup dia memang luar biasa. Macam mana? Luar biasanya yang terdekat kita para ulama, para awliya. Macam mana luar biasanya tabi'in, juga sahabat Nabi SAW, memang luar biasa. Pasal apa? Pasal pahaman dia dalam bab ketuhanan ni menyebabkan cara hidup dia nanti akan berbeza daripada orang lain dari sudut dia sentiasa ingat Allah Ta'ala, sentiasa taqwa pada Allah Ta'ala. Dengan sebab taqwa dia, dengan sebab banyak ingat dia ke Allah Ta'ala, taat sangat ke Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagikan dia hidup mudah, tenang. Kalau susah pun tak jadi susah atas dia. Baik. Jadi kaedah kita nak faham mengenal pasti makhluk ni, sepih itulah. Melazimkan baharu, barang yang melazimkan baharu. Siap. Mulazimul hadis, hadisun.
Kerana barang yang melazimkan sesuatu itu, jadi dia sebut kaedah mulazimul hadis, hadis. Kenapa ada berlaziman antara mulazimul hadis adalah hadis? Dia cerita itu. Barang yang melazimkan sesuatu itu tiada sah bahawa ia terdahulu daripadanya. Perkara yang terlazim daripada sesuatu, dia bila terlazim tu maksudnya apa yang pada sesuatu tu, itulah yang lazim dia. Dia bukan dulu daripada sesuatu yang berlaziman dengan dia. Dia faham? Dia apa? Makhluk kalau kata tak dapat tidak ada perkara yang terlazim pada dia, gerak dan diam. Gerak dan diam ni bukan dulu daripada makhluk, bukan? Macam mana? Makhluk tu lah ada gerak dan diam. Tu maksud mulazimul hadis, hadis. Perkara melazim ni dia bukan, dia kata tak sah, dia terdahulu daripadanya, daripada sesuatu kan. Setiap sesuatu takkan ada benda yang berlaziman dengan dia terdahulu dari dia. Tak ada. Boleh? Faham dia nak sebut tu? Jadi kalau tak boleh terdahulu daripada dia, apa yang ada pada dia tu dia lah tu. Kalau kita belajar dalam bab fiqh, ada rukun syarat, ada rukun ibadat, ada syarat ibadat. Syarat ibadat dia terdahulu daripada ibadat. Rukun ibadat, ibadat lah. Nak sebut tu kan. Jadi kalau mulazimul hadis, perkara yang melazimkan hadis, hadis lah. Pasal mana boleh mulazimul hadis, dia ni lain daripada hadis. Ada pula. Mulazimul hadis, hadis tu lah. Dia nak sebut prinsip-prinsip berfikir tu kan. Allahumma salli. Kalau kita berjalan dulu ke kita dulu? Punya soalan tu. Kita berjalan lah. Bila berjalan tu kita lah. Kita berjalan. Boleh? Faham? Bukan berjalan dulu tu kita. You know, benggap apa macam tu. Tu yang mulazimul hadis, hadis. Jadi kita makan minum, makhluk lah kita. Allah, subhanallah, nak sebut tak gamak makan minum ke dia? Subhanallah, subhanallah. Dia Allah lah. Kita berhajat pada satu, hadis. Allah tak hajat pada satu, itu dia ilah lah. Allah qaim bi nafsi, kita qaim billah, itulah dia ilah tu. La ilaha illallah. Jadi perkara yang melazimkan baharu, nama dia baharu. Begitu juga perkara yang melazimkan qadim, qadim lah. Apa dia? Baqa'. Pasal apa boleh baqa'? Pasal dia qadim. Macam mana sedia ada dia, macam itulah takkan binasa dia. Pasal apa? Nak binasa ke mana? Ada dia pun sedia. Bukan ada sesiapa mensediakan dia. Bukan ada siapa menjadikan dia. Jadi takkan ada siapa membinasakan dia. Mulazimul qadim, qadimun. Ataupun mulazimul qidam. Kalau ikut nak guna masdar dia, guna masdar tu. Mulazimul qidam, qadimun. Lawan bagi mulazimul hadis, hadisun. Mulazimul qidam ataupun ya, mulazimul qidam, qadimun. Apa dia? Allah sedia ada. Qadim. Allah tak binasa. Tu dia qadim. Allah tak berubah. Itulah kata qadim. Makhluk berubah. Hadis. Makan minum. Berubah. Hadis. Ada gelap. Terang. Hadis. Ada hidup mati. Hadis. Ada sedih, ada gembira. Hadis. Pasal apa? Perubahan. Taghayyur. Ada taghayyur tu mengiktibar zat, ada taghayyur tu mengiktibar sifat. Dan ada taghayyur mengiktibar af'al. Berubah. Baik. Jadi tak sah untuk mulazim ni dia terdahulu daripada sesuatu.
Kerana jikalau ada ia terdahulu, atasnya nescaya nafi berlaziman. Kerana kalau sesuatu yang dia boleh terdahulu daripada sesuatu, yang tu tak dipanggil mulazim, bernafi berlaziman. Macam kalau mudah kita nak faham mulazimul hadis ni, syarat bagi solat adalah syarat. Dia bukan solat, dia syarat bagi solat. Tapi apa yang memang dalam solat tu duk buat, dia rukun solat. Rukun solat tu solat lah. Boleh. Kalau sesuatu terdahulu daripada solat, itu bukan solat. Itu syarat solat. Tapi jadi antara kita bicara mulazimul hadis ni, seolah-olah mulazimul hadis ni adalah arkanul hadis, ataupun dia ajzaul hadis, dia lah juzuk hadis, dia lah rukun untuk nama hadis. Itu hadis mesti harakah wa sukun. Jadi bila hadis lazim, benda baru lazim harakah wa sukun. Apa-apa yang melaziman ada gerak dan diam, hadis. Satu, kalau jumpa ayat Quran, faham sekali lalu macam Allah Ta'ala ni pun dia bergerak je. Allah Ta'ala tak bicara gerak ke dia? Bukan kita nak, hak layak kita nak bicara dia gerak tak gerak. Satu kalau ada, seolah-olah memahamkan ada pergerakan benda Allah Ta'ala. Apa dia? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah para malaikat, datanglah Allah Ta'ala. Waja'a rabbuka, datanglah Tuhan kamu dan para malaikat berbaris-baris. Allah pun berbaris-baris juga. Dan berbaris satu hal. Waja'a, apa ni ja'a? Datang. Apa makna datang? Dia intiqalun min makanin ba'idin ila makanin qarib. Datang daripada satu tempat yang jauh, beralih, berpindah kepada tempat yang dekat. Itu datang. Pergi, ya, pergi. Intiqalun min qarib ila ba'id. Berpindah daripada satu tempat yang dekat kepada tempat jauh. Itu pergi. Bila pergi ni, apa maksud? Berubah, gerak kan? Waja'a rabbuka, subhanallah, bukan rabbuka ja'a. Sah kaedah Arab, idhafat macam tu bila idhafat. Sandaran, isnad dengan rabbuka tu kepada ja'a. Dan tak ada kalimah mentaukidkan bahawasanya kalimah ni memang atas makna itu. Tak boleh berubah. Tambah pula kaedah akliyah berdasarkan hadis lain, ayat Quran lain menunjukkan memang mustahilnya berlaku maji, berlaku ja'a pada Allah Ta'ala, datang tu berpindah daripada tempat jauh ke tempat dekat. Maka ja'a adalah bukan makna ja'a. Ataupun ja'a rabbuka, bukan rabbuka yang datang. Sah dari segi kaedah Arab, dia panggil ala takdiril mudhaf. Di atas kita takdirkan mudhaf. Maksud takdir mudhaf tu, waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika. Jadi ada takdir mudhaf, bukan waja'a rabbuka, waja'a amru rabbika, waja'a rahmatu rabbika, waja'a malaikatu rabbika, waja'a rasulu rabbika. Tu. Faham saya cakap apa? Faham? Kalau saya tengok motor, saya kata, tu Pakcik Dola. Takkan motor tu Pakcik Dola. Apa maksud tu Pakcik Dola? Tu motor Pakcik Dola. Tengok nanti lagi, tu Pakcik Dola. Tu apa? Tu anak Pakcik Dola. Ni Pakcik Dola ni. Pakcik Dola ni. Ni Pakcik Dola. Diri dia lah. Boleh tak? Ni anak Pakcik Dola, diri dia lah, boleh lah gitu. Tak boleh lah. Satu kaedah usul Arab ni, dia setiap kalimah yang ada taukid, dia tak boleh ala takdiril mudhaf. Tapi kalau tak ada taukid, kaedahnya bahasa dia kalimah o je, sah untuk takdiril mudhaf. Sah untuk takdiril mudhaf. Takdir mudhaf ni tak faham, dengarlah saya bagi contoh tu kan. Bagi contoh tu. Perdana Menteri datang tempat kita. Bila dia datang, apa maksud Perdana Menteri sedangkan dia tak datang, tapi kita kata Perdana Menteri datang.
Siapa datang tu? Utusan Perdana Menteri. Oh, kan. Perintah Perdana Menteri. Oh. Suspend je, ingat. Perdana Menteri datang. Boleh faham? Makan nasi. Kalau sepinggan tambah berapa pinggan? Makan apa? Makan nasi kan? Makan nasi 2 pinggan. Makan 2 pinggan lah. Makan 2 pinggan. Kau makan pinggan 2. Apa maksud makan 2 pinggan? Makan nasi 2 pinggan. Nasi 2 pinggan itulah takdir mudhaf. Faham? Faham? Saya nak ajar faham takdir mudhaf tu. Takdir mudhaf tu. Itulah maksud takdir mudhaf. Kita bahasa Melayu ada pakai istilah-istilah macam tu, tapi kita tak ada qawaid, apa nak sebut, tak ada pengkaedahan bahasa tu, tak ada. Satu, saya cuba nak memahamkan dengan apa kita nak faham yang sebut mulazimul hadis. Dalam ayat Quran tu ada sebut seolah-olah berlaziman waja'a rabbuka. Bila kata ja'a rabbuka? Bila Allah Ta'ala ja'a itulah kan. Nafsu dia tu ja'a. Rabbuka ja'a. Itu kan. Pasal ja'a tu dia termasuk dalam sifat-sifat taghayyur, intiqal min makanin ila makanin, cuma daripada ba'id kepada qarib ke qarib kepada ba'id. Tapi bila ja'a intiqal, begitu tak? Yanzilu rabbuna. Yanzilu rabbuna, apa makna yanzilu? Dia pun intiqalun min makanin ila makanin, cuma intiqalun min makanil ulwi ila makanis sufli, ataupun intiqalun min makanil ulia ila makanis sufla, berpindah daripada tempat tinggi pada tempat rendah. Itulah maksud yanzilu. Apa yanzilu? Turun. Lazim daripada turun naik. Allah turun. Subhanallah. Siapa turun? Rahmat dia turun. Lagi perintah dia turun. Lagi malaikat dia turun. Tu uslub nak memaham ayat-ayat Quran yang mutasyabihat, yang jenis macam tu. Dan ayat-ayat Quran tu atas kaedahnya kita tak pakai makna zahir, bahkan kita pakai di atas makna ala takdiril mudhaf. Itu istilah ala takdiril mudhaf. Duduk pondok. Duduk pondok. Pondok duduk atau rempan pondok tu dalam badan besar. Sorry. Duduk kena badan besar dia. Apa maksud duduk pondok? Maksud duduk tu mengaji pondok. Dan sebut duduk tu pasal apa? Dia ahwal yang ada pada pondok masa duduk mengaji tu. Tu yang dia ada bahasa kena tanggung. Macam naik bas. Cuma yang tu bukan ala takdiril mudhaf lah. Satu lagi ala takdiril mudhaf lah. Saya dulu dibesarkan di Kuala Lumpur, tak percaya. Tanyalah Kuala Lumpur. Tanyalah Kuala Lumpur. Tanya apa? Tanyalah orang Kuala Lumpur. Saya dulu duduk kampung Pasir Baru, Petaling. Tak percaya? Tanyalah orang Petaling. Tanyalah Petaling. Tanyalah Petaling. Takkan orang Petaling. Betul orang tua ni duduk Petaling dulu. Tanya apa maksud tanyalah Petaling? Tanyalah orang yang duduk di Petaling. Itu antara masuk Quran. Was'alil qaryah. Sambung macam mana? Was'alil qaryatal lati kunta fiha. Was'alil qaryatal lati kunta fiha. Kunna fiha. Was'alil qaryati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna minha. Ajak-ajak mulut yang sebut. Dan fokus kita tu,
Kisah tu kisah Nabi Yusuf tu dengan adik-beradik dia kan. Kami ni orang baik-baik kata dia, keturunan kami semua orang mulia-mulia, pak kami Nabi. Kami keturunan yang berkenaan gini. Tak percaya kami ni orang tu. Was'alil qaryati allati kunna fiha. Tanyalah kampung yang kami duduk. Tanyalah kampung. Tanya kampung. Tanya apa? Itu ala takdiril mudhaf. Ala takdiril mudhaf. Ni belajar apa ni? Ni belajar apa ni? Kalau disebut khas belajar dia, balaqah. Pasal apa saya nak ajar tu? Pasal saya nak sebut dia tak nak memahamkan ayat-ayat Quran ni. Pasal ada nak sebut ada mulazamah. Bila ada berlaziman sesuatu dengan sesuatu, dia adalah diri sesuatu tu. Kan? Rukun sesuatu, dia adalah diri sesuatu. Tapi kalau syarat, dia bukan diri sesuatu. Dia amrul kharij, bukan amrul dakhil. Itu pun istilah satu lagi dalam fiqh. Dan ada istilah amrul dakhil, amrul kharij. Asal nak sebut adalah nak memahamkan ayat mutasyabihat tadi tu, pergi fokus dulu ala takdiril mudhaf tu. Pasal mustahil memahamkan ada mulazamah atas sebut was'alil qaryah, tanya kampung. Kampung bukan boleh nak lazim berlaku pertanyaan pada dia. Mustahil. Kampung bukan benda hidup untuk boleh disoal jawab. Boleh. Jadi yang boleh disoal jawab siapa? Orang kampung. Orang kampung. Itu adalah takdiril mudhaf. Datanglah Tuhan kau. Takkan Tuhan ni datang dan pergi. Yang datang siapa? Rahmat Tuhan kau. Jadi jangan lazimkan perkara yang hadis ni kepada Allah Ta'ala. Pasal mulazimul hadis adalah hadis. Melazimkan perkara yang baru adalah hukum baru. Melazimkan sifat makhluk ke Allah Ta'ala, Allah jadi makhluk lah. Allah pun senyum. Allah senyum. Subhanallah. Mesti ada makna senyum. Allah pun wa adhaka wa abka. Dia pun menangis. Allah menangis. Menangis sifat makhluk. Mulazimul hadis. Ada hadis dalam hadis kursi sebut kan. Kuntu maridun walam tazurni atau kama qala. Aku sakit kau tak ziarah aku. Nampak apa? Allah sakit. Subhanallah. Mulazimul hadis. Sakit ni maksudnya ada tak cukup kesempurnaan sifat disebabkan ciri-ciri yang melazimkan untuk kesihatan tu tak cukup dia. Takkan macam tu makna pada orang Ta'ala. Mulazimul hadis adalah hadis. Subhanallah. Tanzih Allah Ta'ala daripada hudus ni pada Allah Ta'ala. Baharu ni pada Allah Ta'ala. Itu kaedah kita nak memahamkan ayat Quran, hadis. Takkan pergi bodoh faham Allah Ta'ala ni, dia pun gelak-gelak yang layak dengan dia. Takkan ada benda baru kat dia yang layak benda baru kat dia. Dia datang yang layak dengan dia. Satu bahasa saya sebut lepas. Datang yang layak. Datang yang layak tu bukan datang lah bodoh. Kan saya guna bahasa itu kan. Allah Ta'ala senyum yang layak dengan dia. Allah Ta'ala ketawa yang layak dengan dia. Allah Ta'ala menangis yang layak dengan dia. Allah Ta'ala sakit yang layak dengan dia. Sakit yang layak tu bukan sakit lah bodoh. Bukan sakit lah. Allah Ta'ala ada di atas aras yang layak dengan dia. Ada di atas aras bukan berdemping aras, tapi atas pada atas aras. Itu bukan atas aras lah bodoh. Itu maksudnya menguasai aras. Boleh? Tangan Allah Ta'ala, tangan yang layak dengan dia. Tangan yang layak dengan dia bukan tangan lah bodoh. Tu saya guna bahasa yang bodoh tu pasal apa? Yang pergi bodoh nak faham tangan tu juga pasal apa? Boleh kan? Memang lafaz yang dipakai tangan, tapi bukan maksud dia tangan. Pasal apa nak bicara ni? Mulazimul hadisun. Subhanallah. Satu, antara mulazimul hadis kita duk bicara nak sebutkan pada orang Ta'ala ni, apa dia? Makhluk bukan Allah. Pasal apa? Makhluk bergerak, diam. Cukup common punya knowledge kan. Makhluk.
Satu kalau sebut benda yang melazimkan Wahabi, Wahabi lah. Mulazimul Wahabiyun, mulazimul Wahabiyin, Wahabiyun. Apa dia yang melazimkan Wahabi? Wahabi apa faham dia? Apa akidah dia? Apa fiqh dia? Apa tasawuf dia? Dia tasawuf tolak langsung ayat acak kata dia. Wahabiyun. Mulazimul Wahabi, Wahabi. Mulazimul ahli sunnah, ahli sunnah. Mulazimul muttaqin adalah muttaqin. Mulazimul muttaqin, muttaqun. Kita baca bagi i'rab betul. Mulazimul muttaqin, muttaqun. Tu khabar mubtada' tu. Tu ngaji lain lagi sakit kepala pula. Siap, asal kita nak faham. Prinsip mulazimul hadis adalah hadis. Pasal perkara yang berlaziman dengan sesuatu, dialah diri perkara itu. Nak faham itu? Itu yang saya bawa ke pekah sikit. Atas istilahnya, tadi ada yang saya sebut sekali lalu. Ada amrul kharij, ada amrul dakhil. Rukun, amrul dakhil. Syarat, amrul kharij. Amrul kharij ni maksudnya perkara yang di luar satu perkara, luar daripada satu pekerjaan. Amrul dakhil ialah diri perkara itu. Satu kalau orang tanya macam ni, semayang pakai cincin emas sah? Cincin emas pakai sah semayang? Tanya engkau, tanya orang lain sikit. Semayang pakai cincin emas sah? Orang lelaki, soalan saya umum saya. Orang perempuan pakai cincin emas tak ada apalah, rantai emas boleh pakai. Orang lelaki semayang pakai cincin emas sah semayang? Apa hukum pakai cincin emas? Haram. Tu sah semayang, buat benda haram. Tak sah? Sah? Sah tak sah? Ada khilaf ke apa ni? Sah? Tak sah? Pasal apa? Pasal buat benda haram. Pakai cincin emas batas semayang ke? Itu pasal apa jawab tak sah? Kentut batas semayang. Kenapa lah batas semayang? Kan kentut batas semayang, bukan batas semayang. Pasal bila syarat nak semayang tu kena ada air semayang, maka batallah semayang dengan tak ada syarat untuk air semayang. Sikit sana, tapi saya nak sebut ni apa? Semayang pakai cincin emas, batal semayang? Tak batal. Pasal dia bukan amrul dakhil, dia amrul kharij. Dia amrul kharij. Dia benda luar. Benda luar tu maksudnya dia bukan perkara berkaitan dalam bab semayang. Pakai cincin emas dia bukan hukum semayang, tak semayang. Dia hukum asing. Dia bukan mulazim daripada syait. Saya nak sebut tu yang ulama-ulama kita bila dia bahas sesuatu tu, dia punya perkaitan memaham tu. Saya mengaji dengan arwah Tok Guru, Tuan Haji Ghazali tu lah. Dia ajar saya banyak baca kitab Nahu ya. Tapi dalam Nahu tu semua dia buat mari. Melengung kita dengar dia ajar. Jadi dia tanya, apa pasal dia masuk sini? Rupanya dia nak kait yang sana, dia nak kait sini, dia nak kait sini, dia nak kait sini. Saya ni dah terbiasa jadi anak didik dia. Saya punya style pun macam dia lah. Macam dia lah. Satu, asal cerita bab tauhid, kira pekah sikit, kira sana sikit. Maksudnya apa? Nak bawa faham tu. Mulazimul hadis, pasal dia qawaid mantiqi tu, kaedah tafakur tu, bukan tafakur, kaedah ta'akul. Dia metodologi berfikir. Orang yang sentiasa ada sifat pasik, pasiklah. Orang yang berlaziman dengan sifat pasik, pakai seluar pendek, depan orang pakai spender, pergi tu. Semayang boleh tak duk minum arak, duk berjudi macam ni. Soleh. Mutakin. Solehin. Solehat. Mukminun. Martabat ihsan gitu. Muqarrabin. Sikit kali lalu itu. Asal nak sebut adalah mulazimul hadis. Tu dia kata perkara jikalau ada perkara yang lazim ni dia terdahulu nescaya nafi berlaziman
maka iaitu bukan maksud kita. Menafilah berlaziman sesuatu dengan sesuatu. Berlaziman ni maksudnya bila ada perkara tu, adalah ciri dan sifat tu. Lazim pada dia. Ada talazum dengan dia. Lagi? Selesai. Jadi kat kita memang ada ciri-ciri makhluk. Ya, tu kita makhluk. Allah, mestilah pada Allah Ta'ala ciri-ciri Allah. Kalau ada nisbah kepada dia ciri-ciri makhluk, tu salah bab ketuhanan. Kita telah istilahnya melakukan satu jenayah besar dalam bab akidah. Meletakkan perkara yang lazim bagi Tuhan ke makhluk, salah. Perkara yang lazim bagi makhluk, sifat yang ke Allah Ta'ala pun salah. Allah dia saja boleh bagi mudarat manfaat. Habis-habis letakkan beri mudarat dan manfaat ke makhluk. Subhanallah. Tak boleh, salah. Bahkan apa? Syirik. Pasal apa? Menyekutukan ada orang lain selain, ada zat lain selain pada Allah Ta'ala yang boleh buat ciri dan sifat yang mulazamah, yang lazim, talazum pada Allah Ta'ala. Allah saja boleh dar nafi'. Allah saja boleh khalik. Siap Allah Ta'ala tanya di Quran, hal min khaliqin ghairullah, adakah ada pencipta selain pada Allah Ta'ala yang boleh mengada daripada tak ada kepada ada? Kalau ada ahli sains duk cipta-cipta, dia bukan cipta mengada daripada tak ada kepada ada, dia hanya mengolah apa yang ada. Betul? Faham saya cakap apa? Saintis apa duk mereka macam dia bukan mengada apa yang tak ada, dia mengolah, mengguna apa yang ada untuk mereka cipta satu. Dia bukan air tak ada buat molekul air, bukan. Dia bukan yang tu. Dia apa yang ada dia olah. Allah daripada tak ada bagi ada. Lain, jauh beza bumi langit. Subhanallah. Jadi atas kata makhluk ada harakah wa sukun. Makhluk ada hidup dan mati. Makhluk ada dan tiada. Ini semua sifat baharu. Makhluk makan, minum. Makhluk. Apa ciri makhluk? Makhluk ada saiz, boleh jadi besar, jadi kecil. Makhluk boleh apa? Boleh pecah, boleh hancur, boleh bercantum. Makhluk. Allah subhanallah. Makhluk boleh pindah, pergi mari. Allah subhanallah. Tu mulazimul hadisun. Kemudian wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyiriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal terjemah. Yang ni dia nak cerita apa pula? Jadi dekat makhluk ni ada gerak dan diam. Mana kita tahu ada gerak dan diam pada makhluk? Apa dalil berubah-ubahnya makhluk ni? Apa dalil berubah-ubah makhluk? Itu dia kata wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyuriha. Terjemah ni, bermula dalil baharu segala arad. Arad ni sifat yang ada pada makhluk. Antara arad yang dekat kita bicara apa? Gerak dan diam. Apa dalil gerak dan diam pada makhluk? Nak berdalil lagi? Dalil tak dah orang nak sebut ni. Apa dalil bermula dalil baharu segala arad itu dipandang orang akan berubah-ubahnya. Betul? Mana kita tahu gerak dan diam? Ni nampak gerak. Tu diam, diam. Tu pun diam. Ada yang ghaib langsung tak datang, tu satu kan. Ni gerak, tu gerak. Tu bergerak. Tu pun bergerak. Ni diam. Diam pun pada pandangan mata diam. Pada pandangan mata diam. Tapi kalau iktibar dengan bumi bergerak, semua bergerak. Mana ada yang diam? Kan? Kita ada sebut gitu kan? Jadi apa semua tu? Makhluk. Jadi asal nak sebut ialah apa dalil berubah-ubahnya makhluk?
Apa? Tengok dengan mata kepala lah. Monyet makhluk. Mana tahu? Lu gayut tu. Saya bukan tipu tu. Yang pelik saya mengajar ada je dia main. Kok dia mengaji kot ni. Kok ni beruk-beruk Bani Israel dulu kan. Keturunan dia macam ni. Macam Charles Darwin punya teori tu kan. Manusia boleh beruk Bani Israel tu lah. Charles Darwin pun keturunan beruk Bani Israel kot kan. Itu. Apa saya nak sebut? Makhluk itu. Dia lompat sana, lompat sini, makhluk lah. Untuk Allah bergerak turun naik, subhanallah. Yang naik turun malaikat dia, bukan dia. Betul? Sebut dalam Quran macam tu. Wajah rabbuka. Ada dalam hadis sebut yanzilu rabbuna, yanzilu rasulu rabbina. Yanzilu rahmatu rabbina. Itu saya ajar ke situ tu. Apa dia? Ala takdiril mudhaf. Pasal macam tu yang kena mengaji kawaid bahasa. Baru kita faham, kenapa tak boleh faham itu. Itu tak boleh faham itu. Macam mana penyelesaian dari suluk bahasa? Satu kena ada kawaid akliyah, kena ada kawaid lughah. Kaedah-kaedah linguistik mesti tahu, kaedah-kaedah akli, ta'akul pun mesti faham. Jadi kalau nisbah apa yang melazim dengan baru adalah baru, tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang nama baru. Kalau tidak, Allah baru Subhanallah, subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita duduk sembahyang, duduk subhanallah. Tu yang Wahabi ni kita pelik, dia duduk subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Tapi Allah duduk atas arah. Apa benda yang di subhanallah tu tak tahu lah. Apa benda yang ditanzihkan Allah Ta'ala tu? Ditanzihkan apa dia? Boleh faham kot maksud saya, sebut apa tu? Dia tak faham subhanallah kot. Satu, tunggu babak sepanjang. Bila orang tanya dia, bolehkah kata Allah tak aras? Dia jawab simple. Dia kata, orang yang dok kecek Allah tak aras ni, petani kita bunyi gitu lah sikit. Orang dok kecek, dok itikad Allah Ta'ala ni tak faham makna subhanallah wa bihamdihi. Dah. Tak faham makna subhanallah. Ada tak subhanallah dalam Quran? Melambak-lambak tu kan. Ada sabbaha lillah, yusabbihu lillah, sabbih isma rabbikal a'la, subhanalladzi. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada masdar, ada fi'il amar. Maksudnya tanzih sungguh Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Bahkan prinsip dia subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Daripada orang yang menyifatkan perkara yang tak sepatutnya Allah Ta'ala bersifatnya tu. Itu pasal apa masalah dia ni? Dia duduk tasbih tapi tak faham apa sepatutnya ditanzih pada Allah Ta'ala. Dia tak faham maksud subhanallah. Betul, kita subhanallah pun dia ada makna mafhum mutlak tu pasal dia mafhum mutlak bagi satu fi'il mahzuf. Asalnya usabbihu subhana. Bila mafhum mutlak ni maksud dia power tu. Dia macam kita sebut darban. Darban li Zaidin. Darban li Zaidin. Dia berbeza dengan idrib Zaidan. Idrib Zaidan pukul le Zaid. Yang ni kita tak guna idrib Zaidan. Apa dia? Idrib Zaidan apa? Belasah Zaid. Bunyi sedap sikit kan. Pelupuh Zaid. Faham tak pelupuh? Apa beza belasah dengan pelupuh? Pukul, belasah, pelupuh. Apa? Mana dahsyat? Pelupuh lah. Belasah. Tak faham bahasa Melayu. Saya sebut pukul dengan belasah sudah lah. Pukul dengan belasah mana teruk? Belasah. Belasah ni macam mana? Balun sungguh-sungguh, kaki, lutut semua, pijak, apa semua boleh bagi, siku semua bagi lah. Pukul je. Boleh, faham? Kalau idrib Zaidan, itu pukul je. Kalau idrib Zaidan, dorban, macam mana? Idrib Zaidan, dorba samsing. Apa tu? Itu betul lah mafhum mutlak, belajar ni insyaAllah. Pukullah Zaid sebagai pukul orang samsing.
Oh, macam mana bahasa tu? Kalau pukul Zaid, biasa je. Pukul lah Zaid, macam mana pukulnya orang Samsing? Pukul seseorang. Macam mana? Samsing pukul macam mana? Oh, dia ambil kursi kampung. Botol semua katuk. Kursi kayu. Apa dia dapat, balas semua. Itu Samsing. Boleh? Faham? Yang tu saya sebut Dorba Samsing. Cukup untuk menunjukkan pukul belasah, pelumpuh ni. Idrib Zaidan, Dorban. Cukuplah masa tu. Boleh? Tanzih ke Allah Ta'ala ni? Tanzih macam mana? Subhanallah. Asalnya, usabbihu subhanan. Usabbihu Allah subhanah. Sabbih isma rabbikal a'la. Itu fi'il amar aja. Ni, mafhum mutlak tu. Subhana, ay usabbihu subhanan. Asalnya. Subhana macam mana? Usabbihu subhanallah. Aku tanzih ke Allah Ta'ala sebagai tanzih setanzih-tanzihnya Allah Ta'ala. Boleh faham? Saya punya bahasa tu. Kita bahasa Melayu kurang. Itu yang Tok Guru babain sepanjang tu, bila jawab soalan macam tu, dia jawab macam tu kan. Kita apa? Dia tak faham maksud subhanallah. Habis, dah. Nikah je. Kita kan faham maksud kata-kata dia, siap, lega. Tapi terlalu ringkas kan subhanallah ni untuk dipaham dia. Kalau terjemah pun subhanallah maha suci Allah. Nasyid pun ada kan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Nasyid aja. Faham belum tahu. Saya taklah kata buat nasyid tu. Tapi nak kata memanglah ni banyak benda-benda yang sepatutnya berakidah, beribadat, dia hanya jadi lantunan nasyid aja. Dia banyak macam tu. Dia lebih kepada lantunan. Patutnya dia bukan lantunan, dia ialah i'tiqad dan kefahaman. Disebut subhanallah tu patutnya macam mana? Subhanallah. Tu buang terus, nyah terus. Dia macam kalau ada minyak dekat tangan, kita spray tu, minyak semua jatuh. Pasal sabun powernya. Ada orang sebut perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Tu, tanzih, betul. Bersih tu. Tak ada apa lah. Di barat macam batu licin, ada tanah berlomoy. Subhanallah. Hujan lebat kena. Licin, bersih. Kok batu licin, tak faham. Mozaik, licin bersih. Ada selut. Lepas tu hujan lebat turun. Ataupun air water jet tu. Macam bersih. Subhanallah tu macam tu. Dia kata Allah Ta'ala ada muka, ada tangan. Subhanallah. Bersih tu. Bersih tu. Boleh faham saya nak buat bandingan bahasa tu. Pasal apa? Dia bersih, bersih daripada segala sifat-sifat makhluk. Saya mengaji arwah Tuan Guru Haji Ghazali ni, dia kalau dia ngajar ni, dia suka buat bandingan bahasa Arab, bahasa Melayu. Saya cukup seronok tu. Best. Dia terjemah tu, dia bukan terjemah saja, tapi dihurai konsep macam mana nak faham, dan dia menghayati bahasa Arab tu ke dalam bahasa Melayu. Saya tak pernah dengar orang mengajar macam tu, melainkan dia. Muncullah dapat ngaji dengan dia. Kalau tidak boleh terjemah itu, ialah. Bila tu kita tak tahu, saya dapat rasa feel. Saya punya faham bila ngaji dengan dia. Dia punya faham tu tak tahu macam mana. Pasal dia boleh hurai tu, maksudnya dia darah daging tu, dia sebut tu. Dia sebut tu. Dia cerita Nun Tauqid Sakilah je. Saya ke sana sikit. Pasal saya geram cerita prinsip tanzih tu. Nak sebut mustahil Allah Ta'ala ni, dan dalil berubahnya makhluk ni pandang dengan mata kepala. Nak sebut macam tu lah kan. Saya bicara situ. Cuma bila dah sebut pandang mata kepala ni, maksudnya sangat jelas kita nak faham sesuatu, khasnya kata makhluk ni duk berubah. Memang boleh pandang dengan mata kepala, duk berubah. Bila berubah ada lah yang ubahnya. Boleh? Mestilah melazimkan benda perubahan, dia makhluk, dia baharu lah. Mesti ada yang muhdis dia, yang membaharukan dia. Mesti ada yang menggerakkan dia. Matahari ni cerah ni.
mestilah ada yang mencerahkan kita. Ni kita hidup Malaysia, ada yang menghidupkan kita. Sekali ada makan, sambung. Mestilah ada yang bagi makan kita. Tengok Zohir, bapak kita pergi makan, mak kita pergi makan, ustaz kita pergi makan, pengawal apa. Kita beli makanan, orang ni masak makanan. Tapi yang tu atas jalan asbab, irtibat adi, pertambatan adat kebiasaan. Kita belajar tauhid, siapa? Mulazimul hadis baru makhluk. Takkan makhluk urus makhluk. Siapa? Allah lah urus makhluk. Satu Allah Rabbul Alamin. Oh, itulah dia Rabb. Ya, dia Rabbi wa Rabbul Alamin. Dialah Rabb aku, dialah takbir aku, dialah urus aku. Makhluk tak boleh urus makhluk. Nampak makhluk urus makhluk. Makhluk yang diurus makhluk pun, dia pun diuruskan oleh sesuatu yang lain. Boleh? Siapa yang urus makhluk tu? Makhluk hebat macam mana pun, dia pun diurus oleh sesuatu makhluk. Makhluk. Kalau makhluk pergi makhluk, tak sudah. Dia kena lompat daripada makhluk. Macam mana? Apa? Allah yang uruskan semua makhluk. Baru keluar daripada kedungungan kita duk makhluk. Keluar daripada bodoh kita duk sibuk makhluk. Jadi cerdik sikit, apa dia? Allah yang urus semua. Makhluk ni rupa je atas jalan sabab. La ilaha illallah. Tu kita belajar. Kita belajar nak jadi cerdik. Orang kata apa? Di luar daripada aras yang kebolehan kita hanya lihat dengan mata kepala, kepada di luar daripada mata kepala. Bahkan mengatasi daripada mata kepala, bahkan gunakan pandangan mata hati. Itu bahasa ulama kita lah. Melihat apa? Apa yang realiti sebenarnya? Siapa? Allah. Macam apa? Makhluk mesti duduk kedudukan makhluk. Atas nama berubah ni makhluk. Yang mengubah tu Allah. Nampak saya? Saya duduk tengok luar. Saya duduk tengok monyet tu gojok. Awal dia main pagi ni. Tu saya ganggu sikit pasal dia bergerak tu. Saya nak sebut monyet ni. Masjid kita special tu siapa? Keliling cermin. Masjid kristal je kot kan, keliling cermin. Masjid kristal cermin kan? Saya tak nak pergi. Tengok luar tu macam cermin kan? Tak, kristal lah. Tak ingat lah. Pergilah. Tak tahu ke cermin tak cermin. Ke pasal nampak merelit dia tu. Tak ada orang ganu ni. Latai tak segi ganu. Latai. Tak segi. Nak cerita apa ni? Cerita masjid. Ya, masjid kita cermin. Nampak keliling. Keliling. Itu duduk bawah, duduk atas. Cermin keliling. Oh, muntut saya cerita macam-macam lagi. Pasal pemandangan tu mengganggu sikit bila saya tengok macam-macam. Tapi mengganggu apa? Mengganggu saya nak cerita tu. Memang nak cerita makhluk kan. Nak cerita apa? Makhluk berubah. Saya duduk nampak, tengok terang sikit. Gelap, ni terang. Tadi nampak gelap je, nampaklah kuning. Ni bingkai dia coklat, warna hijau. Yang ni nampak hijau. Hampa tengok saya. Tak perasan tu, saya duduk tengok luar. Sikit itu. Jadi asal kita nak faham ni apa dia? Dalil baharu segala arat, maksudnya segala sifat yang ada pada makhluk, khasnya kita dah sebut ni gerak diam. Dan dia baharu tu maksudnya masuk baharu apa? Berubah-ubah. Dipandang orang akan berubah-ubahnya. Itu bahasa dia lah. Kalau bahasa Arab tu, kalau saya sedar lagi, dalilu hudusil a'radi, apa dia? Musyahadatu taghayyuriha. Dalil baharunya segala sifat yang ada pada makhluk, pada jisim, jauhar, itu syarahan bagi a'rad. Apa a'rad mesti ada pada jisim, jauhar. Apa dalil dia? Pandang dengan mata kepala dia berubah. Hang tengok cermin hari-hari. Nampak tak berubah? Dulu ada misai. Ada misai nampak. Dulu keluar pada perut ibu besar ni. Beranak-beranak besar ni lah. Ui. Nampak dah hang berubah. Tapi kadang-kadang kita tengok hari-hari tak perasan kita berubah saja.
Tengok gambar kita balik, oh dulu aku macam ni rupanya. Kecil dulu. Tambah mak kita tunjuk gambar kecil-kecil dulu. Tu kan. Ni gambar siapa kecil-kecil? Teka gambar siapa? Saya ada anak-anak saya tunjuk kan kecil-kecil. Ni gambar siapa? Dia kan kenal masa dia kecil-kecil. Orang ni teka lah. Ni muka orang ni, muka orang ni, muka orang ni. Tak salah. Muka orang ni orang ni. Dia yang teka betul tu betul lah. Nak apa? Nak cerita apa? Tujuan kita dah sebut apa? Kalau orang ahli tauhid macam mana? Tengok gambar ni. La ilaha illallah. Aku berubah. Dulu kecil, sekarang besar. Dulu muda, sekarang tua. Semalam berapa bulan? 2 bulan. 3 bulan. Ini 4 bulan. Ya, ini 4 bulan. Ini 3. Oh, terlajak air bulan. Semalam 2, ini 3. Semalam 2, ini 3. Alhamdulillah dia menggi bini semalam 2. Semalam 2, ini 3. Berubah lah. Berubah. Bila berubah apa? Mulazimul hadis. Apa dalil berubah? Bodoh, duk berubah, duk tengok hari berubah. Tadi gelap ni siang. Tadi ngantuk ni sedar. Tadi sedar ni mengantuk. Ada je. Tadi kenyang ni lapar. Nak mula dah perut dah bunyi. Lagi nak sarapan kan ni. Lalu dah ngaji lama sikit. Bila pula orang tua ni nak berhenti? Kan berubah. La ilaha illallah. Allah tak berubah. La ilaha illallah. Allah dulu, kini, selamanya. Sedia dan sentiasa. La ilaha illallah. Kekal dengan sifat kesempurnaan dia. La ilaha illallah. Jadi antara dipandang berubah tu apa dia? Daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Bahasa ada, tak ada ni satu bahasa yang sangat umum lah kan. Kena perinci lah, tu saya sebut macam-macam tu. Lompat, monyet, beruk, apa semua macam-macam lah. Cerah, terang, gelap. Lagi tu yang saya sebut, ilmu tauhid ni kita tak boleh dapat dengan daruri. Dia adalah ilmu nazari. Siapa duduk dan perhati dia dapat. Siapa tak perhati tak dapat. Satu, perlu orang berakai nak kenal Allah Ta'ala. Betul? Orang berakai ni macam mana? Orang yang ada keupayaan dan kematangan untuk berfikir. Aras untuk kematangan ni tak mana? Balik. Satu kanak-kanak dia tak ada lagi keupayaan ni. Tapi jangan tak tahu, kadang-kadang ada kanak-kanak yang ada keupayaan macam ni dah. Tapi batasan syarak mukallaf bila? Balik. Balik dan akal. Balik tak ada akal, balik tak. Kalau balik tak ada akal, cek tengok apa masalah. Kalau memang tak ada akal pasal gila, OKU, Down syndrome ke apa, satu hal. Tapi tengok tak ada penyakit apa-apa, tapi macam tak berakai. Mesti dia tak manfaatkan balik dia tu. Maksudnya ada benda-benda yang menghalang untuk dia mencapai tahap kematangan yang sepatutnya. Dia dah sampai satu tahap matang, tapi masih kebudak-budakan. Dengan bahasa lain, masih kebodoh-bodohan. Sedap itu. Sepatutnya jadi cerdik lah. Sepatutnya matang. Tapi masih kebudak-budakan. Yang tu kot, bahasa tu sedang faham lagi kan. Kadang kena bubuh bahasa kasar sikit, baru cerdik kita ni kan. Perangai pun kebudak-budakan. Tingkah laku pun kebudak-budakan. Cara belajar pun kebudak-budakan. Cara hidup pun kebudak-budakan. Budak ni nampak. Bahkan kebodoh-bodohan. Bahasa itu senang. Bodoh lagi kita ni. Bodoh tak bodoh tu nilai kau mana? Bukan masalah cari duit. Bukan masalah makan minum. Masalah apa? Kau kenal tak kenal orang Ta'ala. Faham tak faham bab ketuhanan. Tauhid tak tauhid orang Ta'ala. Kau sedar tak sedar orang Ta'ala. Lepas tu, engkau jadikan tak setiap detik dan saat tu sebagai apa? Berbekal di sana. Berbekal di sana, wakaf banyak mana sangat kita boleh wakaf. Betul? Apa bekal sana paling banyak sekali? Iman lah. Bila iman? Semayang ada waktu, zuhur lagi, zuhur. Ni dah habis subuh dah. Duha pun lagi, itu pun berkaan je. Masa lain tu apa? Apa buat? Untuk bawa bekal ke akhirat. Apa? Iman. Macam mana iman tu? Sedar ke orang salah? Allah jadikan aku. Allah beri rezeki aku. Allah beri kedengaran aku. Dengan iman macam tu, zikir. Tu zikir tu. Tu zikir lah tu. Allah jadi aku. Tu zikir lah tu. Tu ingat Allah lah tu.
Allah tak ada sifat kekurangan. Yang kurang ni aku. Buat kerja dia tengok silap pula dah. Aku silap, Allah tak silap. Zikirlah tu. Tengok makhluk terpesona. Allah yang bagi dia cantik. Makhluk nampak yang cantik. Lagi uduh lah tu. Tengok je pokok ni lawa. Satgi dia kering, kuning, layu, mati. Yang tak mati Allah. Makhluk mati. La ilaha illallah. Tu zikirlah tu. Jadi bekal paling besar ke akhirat apa? Bukan wakaf, bukan sedekah. Apa? Iman. Jadi kita belajar ni apa? Nak belajar dapat satu harta dan perbendaharaan paling besar sekali. Apa dia? Iman. Dapat iman dengan Allah Ta'ala. Iman ni kerja siapa? Kerja hati, kerja kolbu, bukan kerja jasad. Jasad, kerja jasad lah. Melihat, mendengar. Iman ni nak bawa kepada kolbu boleh. Yang saya ada sebut kan, Allah Ta'ala jadikan kita, jadikan roh ni jasad. Sebelum roh masuk ke jasad, istilah singgah dia, roh, kolbu, baru jasad. Jadi kita nak hidupkan ni, hidupkan apa? Hidupkan roh memang dah hidup. Nak hidupkan apa? Nak hidupkan kolbu. Jadi nak hidupkan kolbu apa? Dia bukan jasad. Dia bab perasaan, bab mengenal, faham. Allah Ta'ala bagi kita ni memang nisbah akal, dia adalah alat dan perantara untuk memahamkan kita supaya kolbu ni boleh sedar ke Allah Ta'ala. Satu kita belajar ni bukan belajar macam ahli dunia belajar. Kita belajar ni ialah belajar untuk walaupun duduk di dunia tapi jiwa kita ingat di sana. Apatah lagi kita duduk dengan makhluk tapi jiwa kita, akal kita, fikiran kita, ingatan kita pada khalik makhluk. Saya pun belum dapat apa sepatutnya dapat lah. Tapi nisbah belajar, alhamdulillah faham, dapat kesempatan pula. Banyak lagi usaha yang kita kena buat, latihan apa kita nak sebut, kerja-kerja, latihan fikiran, kena beri tumpuan untuk boleh dapat macam tu. Boleh dapat macam tu. Aktiviti harian tak boleh tinggal, tanggungjawab kena buat. Kalau ada ternakan, anak, burung, ayam, contohlah kan. Masyarakat ini anak, isteri, adik-beradik pergi ziarah. Satu hal. Tapi dah duduk pondok ni jarang nak pergi berjalan dah. Berjalan lagi tinggal budak-budak ni macam anak ayam kehilangan ibu kan. Sikit lah. Saya mujurlah mak apa pun faham. Mak saya tambah PKP kan. Dia pula nak balik kena balik KL. Dia kata apa? Tak usahlah kau balik. Susah aja. Saya lah cakap perak, dia tak cakap perak. Tak payahlah balik, kata dia. Susah aja. Duduklah ngajar lagi elok, kata dia. Duduk kat jalan pun berapa jam. Tapi kalau balik dia suka je, seronok je. Ni cadang nak balik ke ni? Bila tu? Wayang tengok 2 kali raya tak balik kan? Tak boleh balik. Apa cerita balik, tak balik. Ni tanggungjawab tu. Walaupun kita duduk dengan makhluk, hati Allah. Ingat Allah. Tak mana hati dengan Allah? Ada keluarga tak? Ada mak contoh kan? Saya ada mak ni, mak adalah, ayah tak ada lah. Ayah cara ayah. Malam tadi teringat ayah saya. Buat apa? Doa lah, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya. Teringat doa lah dia. Bahkan kita ni, iman kita adalah aset dia. Kita ni semua dalam buku catatan dia. Walaupun kita tak doa kat dia, tapi takkan tak ingat langsung. Ingat langsung tu apa? Ingatlah Allah. Apa? Ya Allah, kau selamatkanlah dia. Kalau ada masalah kat dia, kau lepaskanlah dia daripada kesusahan. Ingat mak ayah, ingat Allah. Ni mak ada lagi. Mak, ya Allah, walaupun aku tak pergi jenguk dia, kau tenangkanlah hati dia. Ya Allah, kau sihatkanlah dia. Bagilah sentiasa dalam takwa padamu. Ini kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Kadang nak pergi ziarah, mana nak duduk 24 jam dengan dia. Khidmat pun, alhamdulillah ada kakak saya yang duduk jaga lagi. Mak pun berumur lah. Apa nak sebut. Alhamdulillah ada orang kakak. Kalau tak ada, saya lah kena bela. Adalah kakak kawan lagi kan. Apa saya nak sebut ni.
nak kata kita punya takluk dengan makhluk tu nak mengharap tetap Allah. Ya Allah bagilah kakak pun, bagilah dia sihat. Lagi kakak pun tak sihat, macam mana nak jaga mak? Bagi kakak pun sihat, ya Allah sihatkanlah kakak tu. Dua anak-anak dia pula, lagi anak dia tak sihat, dia pun pedih jaga anak dia, nak jaga mak lagi. Macam mana? Nak jaga suami dia lagi? Sihatkanlah semua keluarga kami. Memang itu takluk kita dengan Allah Ta'ala. Duduk dengan makhluk, tapi jiwa macam mana? Jiwa dengan Khalik makhluk. Masa yang sama minta, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ihfazna, peliharalah kami. Yassir umurana. Minta dengan Allah Ta'ala. Nak sebut apa? Tu yang makhluk yang ada ni, kita tengok dengan ada perasaan dan perasankan pada Allah untuk kita memohon segala permintaan. Yang tukut bahasanya. Baik. Jadi dalil kata baharunya segala sifat yang ada pada makhluk ni, alah mudah aja apa dia? Dipandang orang akan berubah-ubah. Itu bahasa dia lah. Itu saya kata saya suka bahasa Arab tu lagi kan. Apa dia? Musyahadatu taghayyurha. Boleh dipandang dengan mata kepala perubahan-perubahannya. Itu yang kadang-kadang pakai bahasa orang dengan bahasa kita. Kalau saya suka bahasa saya kan. Tapi dah bahasa dia, saya baca je lah. Yang ni dipandangkan dia berubah-ubah daripada tiada kepada ada daripada tiada. Yang ni bermula segala arat itu dipandang orang akan dia berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Maka tiap-tiap yang begitu tangganya, macam ni tangga dia. Maksud tangga dia step dia kan. Proses berlakunya taghayyur tu, berlakunya perubahan tu, maka ia baharu. Pokok ni dulu tengok kecil, ni besar. Lama besar, banyak-banyak laju. Mati. Leput. Kita pun kita dulu kecil, besar. Berubah lah. Berubah. Tadi tak ada monyet. Tadi sikit. Antok kau banyak lah monyet. Berubah. Saya duk ingat monyet ni. Siapa ni? Berubah. Itu tengok 10 kotak tu ekor tu. Tengok. Itu ada 20 kotak. Tengok dah tinggal 9. Itu susun macam lain, dia susun macam lain. Berubah. Kita pun tadi mengantuk gila, tak mengantuk lah. Berubah. Saya suka gunakan apa keliling, senang. Musyahadah taghayyurha. Betul nak buat apa? La ilaha illallah. Ya Allah, alhamdulillah kau tak tidur dengan aku. Aku ni penidur, ya Allah. Jagakanlah aku bagi sedur sikit. Bagilah aku tak mengantuk. La ilaha illallah. Sabab dia buatlah. Semuka ke apa kan. Maka nyatalah atas aturan itu, atas itu keadaan segala arat itu baru. Bila arat baru, zat yang ada arat tu baru lah. Pasal apa? Mulazimul hadisun. Sifat baru, zat dia mestilah baru je. Sifat yang baru tentulah ada pada zat baru. Sifat yang kodim tentulah ada pada zat yang kodim. Takkan zat kodim sifat baru? Gila apa? Takkan zat baru, zat makhluk sifat kodim? Ya betul. Zat pun baru, takkan sifat dia kodim? Sifat dahulu daripada zat? Ya betul. Sewel lah tu. Okey. Ulama kita dia ajak cara mantiki berfikir tu, simple aja. Baca laju-laju dia tak dapat kan tu. Dia kena fikir, renung. Kalau saya suka baca benda macam ni, biasanya ni ya, kita dan sempat proses dia, olah dia, ambil faham dia, buat bandingan pula apa dia sebut. InsyaAllah dia punya faham tu besar lagi. Hadanallah ila siratil mustaqim. Jadi kita punya pelajaran bagi ni nak sebut apa? Kaedah mulazimul hadis. Satu yang berlaziman dengan satu, apa yang terlazim dengan dia. Berlazim asal fokus kita ni ke makhluk lah. Perkara yang lazim sifat makhluk, dia lah makhluk. Selagi ada ciri dan sifat makhluk ialah makhluk. Itu. Bila makhluk berubah ni makhluk. Kalau itu, ni semua makhluk. Bila berubah, mesti ada yang mengubahkan. Apatah lagi ada akidah kita yang mengubah tu Allah. Nisbah keputusan memang kita dah lama dah faham yang tu dia. Iman ni apa?
nak hidupkan sentiasa dengan apa yang kita duk pandang dan berada, situasi kita berada. Buat apa? Gunakan untuk hidupkan qalbi kita, untuk isbatkan wujud Allah Ta'ala, isbatkan segala sifat kamalat Allah Ta'ala, tanzihkan dia daripada sifat kekurangan, khasnya tanzihkan dia daripada sifat-sifat hawadis ni. Bahkan bila tengok hawadis, apa dia? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Allah yang jadikan makhluk. Ni semua natijah daripada perbuatan Allah. La ilaha illallah. Masa yang sama, mesti ukur dia dengan syarat. Apa yang diperintah, apa tak disuruh, apa yang kena redha, apa yang tak boleh redha, apa amal makruf yang kena buat, lagi apa tindakan nak nasihat ke tak nasihat, apa tindakan nak buat mengikut syariat. Mesti kena belajar supaya bagi faham betul apa yang kena makrifat, apa yang kena tidak. Itu sekali lalu rumusan. Sambung nanti insya-Allah. Wa'lam, kata dia, ketahui ilmu bahawasanya dalil baharu segala jirim itu terhenti atas mengisbatkan ada yang lebih atas segala jirim, iaitu segala arad. Dia nak ke sana. Bila dah sabit arad ni baharu, apa akan jadi? Zat yang ada arad baharu. Zat arad ni apa? Jirim, jisim, jauhar. Ada istilah-istilah tu dah belajar, kalau lupa insya-Allah ingatkan balik. Ada soal? Lagi kuat tu. Oh, yang tu kena faham uslub nahwu tu lah. Banyak orang jumpa mafhum mutlak ni. Kalau darab tu Zaidan tu mafhum lebih. Nak kuatkan lagi, memang doroba tu dibuat betul-betul. Kalau kata doroba tu lah, doroba Zaidun. Doroba Zaidun Amran. Memukul oleh Zaid Umar. Fi'il, fa'il, maf'ul. Pukul betul-betul ke pukul main-main? Mana tahu? Pasal tak ada. Itu pandai dah, kerti dah tu. Macam mana nak menunjukkan dia pukul kuat-kuat? Dorban. Jadi subhana tu daripada sabaha. Sabaha yusabbihu tasbih. Daripada sabaha subhana. Faham? Jadi kalau kata sabaha Zaidun subhanallah, bertasbihlah oleh Zaid akan subhanallah. Apa maksudnya? Dia tasbih tu sungguh tu. Kalau sabaha Zaidun, biasa je. Jadi tanya situ. Tanya. Jadi kena faham uslub tu. Dia kena faham uslub dan kena fahamlah apa dilalah daripada uslub tu nak menunjukkan kepada makna apa. Kalau Allah contoh dalam Quran ada sebut uslub, dia musnahkan umat dahulu tu. Umat dulu dia musnahkan macam mana? Ada malaikat jerit. Akhazat humus sa'iqah, ada yang kena panah peti, ada yang kena jerit malaikat jerit mati terus hancur, ada yang kena telan bumi, macam-macam bala bencana Allah Taala bagi. Ada yang kena ribut taufan, sab'a layalin wa samaniyata ayyam, 7 hari 7 malam 8 hari ribut taufan. Fatarul qauma fiya sur'a, bergelimpangan mati, hancur habis. Pokok pun, orang, semua bangunan bersepai. 8 malam 7 hari. Bayar tengok. Sama salah satu. Sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Itu balik ya. Sab'a layalin, betul. 7 malam. Sab'a layalin, 7 malam, 8 hari. Wa samaniyata ayyam. Ribut taufan. Allah Ta'ala musnahkan tu macam mana? Fa'akhaznahu akhza aziz. Fa'akhaznahu akhzan, tu pun dah kuat lah. Akhaza akhzan. Akhadallahu iyahum akhzan. Akhzan tu mahmud tak? Fa'akhadallahu iyahum akhza aziz. Allah Ta'ala binasakan mereka sebagai membinasakan tu. Akhza aziz, Tuhan yang aziz, maha perkasa dan hebat. Macam mana? Dia kalau nisbah pukul tu,
Kita boleh je pukul macam ni. Tapi pukul sebagai pukul orang yang pukul gergasi macam mana? Pum! Allah Ta'ala boleh je matikan biasa tak? Kenakan bencana biasa kan? Tapi bencana yang akhza aziz. Jadi situ tak faham tak? Jadi soalan nak tanya, macam mana nak kenal macam mana? Satu tu usabbihullah ya, satu lagi usabbihullahu subhanahu. Oh, kan. Kalau usabbihu subhana memang ada tu. Yang ni antara uslub dia, buang usabbihu tu, tinggal subhana je. Faham? Tak faham? Nanti ngaji nahu lah. Sampai tu. Jangan lupa tanya soalan tu. Jangan lupa tanya soalan tu. Jangan nak sebut. Pasal antara uslub Arab ni, bila kita sebut dengan benda yang malfuz, yang berlafaz, satu hal, ada bab, tak sebut benda berlafaz, kita sebut ada benda mahzuf, ada yang kena buang, istilahnya ada benda hazaf, ada benda yang dizikir, ada benda yang disebut. Yang disebut tu sikit sangat, tapi yang disebut tu memahamkan apa yang dihazaf. Uslub tu lagi kuat faham dia daripada sebut dengan lafaz yang ada. Itu. Kalau kita sebut usabbihu subhana, usabbihu subhanallah, berbanding dengan kita sebut macam ni, subhanallah. Subhanallah tu dia punya uslub tu dah menunjukkan tanzih tu lagi kuat daripada usabbihu subhanallah. Boleh. Saya ngaji Tok Guru lah. Tu saya kata, saya sampai lah ni ingat Tok Guru Haji Ghazali tu, dia ngajar tu, dia ajar tu, dia bawa cara kita punya uslub faham. Kalau katalah kita mengaji ni, apa tu? Ulah. Tu kan, orang gelabah kan? Saya buat teknik saya jadi. Saya jadi. Menggelabah ni. Kalau saya kata, nama hang siapa? Lupa dah. Iqbal, ulah. Dia tak lafaz macam tu kan? Kan saya, ulah. Angkat kaki dia. Kalau saya kata ulah, dengan saya kata berjaga-jagalah ulah, mana lebih istilahnya apa? Memberi kesan bahasa dan kita akan bertindak segera. Apa? Pendek. Ada benda mahzuf. Kalau berjaga-jagalah, berwaspadalah, ada benda bahaya kat tepi kamu, ulah, kena patuk dulu dah. Macam mana? Ulah. Dah, gelabah dia. Padahal tipu je, berlakon je pun. Kena jadi kan? Jadi depan mata dia tengok. Macam itulah. Subhanallah. Biasa ayat tu. Macam usabbihu subhanallah. Dia nada biasa tu Alhamdulillah. Satu ni ya. Hamdan lillah. Usalli wa usallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Boleh beza. Salatan ay usalli salatan. Salatan wa salaman ala Rasulillah ay usalli salatan wa usallimu salaman ala Rasulillah. Dia punya power bahasa. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Hamdan lillah. Subhanallah. Best tu. Tu sa'yan lil khair. Apa maksudnya? Is'a sa'yan lil khair. Buatlah sungguh-sungguh kebaikan. Dunia tu. Apa? Wabil walidaini ihsanan. Tu. Apa? Kalau ahsin bil walidaini ihsanan, memanglah power, tapi tak sebut ahsin tu. Apa? Wabil walidaini ihsanan. Bahasa dia, tu bahasa tu. Dia faham lah kot. Tak payah tanya lah tu. Faham lah tu kalau kot tu. Tengok gaya tu, faham lah tu. Tu dia punya kedudukan. Kita hazaf tu, sebut satu kalimah yang pendek. Dia istilah Arab, istilah balaghah dia ada istilah ijaz ni. Dia lebih bagus daripada musawah dan itnab. Ngaji lain. Apa dia musawah, itnab, saya syarah banyak nanti. SPM tak ada bagian tu. Ijaz, itnab, musawah tak ada. Ngaji khas balaghah, jumpa.
Quran ni, dia ada musawah. Itnab tak ada. Quran tak ada itnab. Hadis tak ada itnab. Tapi ada kebanyakannya ijaz. Nanti jumpalah, banyak orang jumpa. Keras dengan Balarah kalau kot nanti tenggelam sangat pasal duduk dalam laut. Pasal duduk menyelam kan. Ngaji duduk atas je sampai itu selam setiap. Dah menyawa lagi menyelam. Tak larat dah selam pasal dalam sangat. Ni sampai duduk atas tu menyelam. InsyaAllah nanti dah ada latihan menyelam macam mana? Boleh selam. Saya ngaji uslub, saya cerita-cerita yang tu pun, saya ngaji dulu Tok Guru punya style macam tu kan. Tapi bayang tak, ni saya separuh pada umur dia. Dia umur saya mengaji umur 90 lebih. Dia taklah laju macam saya ngajar, sebiji. Tapi sabar menunggu dia ngajar. Yes. Orang tua mengajar bukan macam orang muda kan. Muda ke saya ni? Tak adalah muda, dah tua lah kan. Saya separuh pada dia, hampa suku pada saya. Lagi sikit. Lagi cergas kan ni sebab ni dia punya ajar sebiji. Saya dengar macam ni. Macam tu dia ajar. Sedapnya. Baik tu sampai sekarang ingat tu. Ingat tu. Dan tu saya jawab soalan saya. Kat sini dia bahas dua lah, satu mafhum mutlak, satu lagi kalam ijaz. Bahas tu kan? Yang tu saya yang bahas. Atas sebut tu macam tu lah. Ya, maksudnya dari sudut mafhum mutlak tu satu lagi hazafkan dia punya amil tu, datangkan dia punya mafhum mutlak je. Yang mafhum mutlak tu memahamkan kita ada amil yang mahzuf. Situ atas namanya ijaz. Mafhum mutlak tu suku dah. Ijazkan lagi. Masya-Allah. Masya-Allah. Lain? Kaedah apa? Ta'akul apa tu? Kan? Qawaid lughawi ya. Tu bukan kena tu mantiki ya. Ta'akul kot. Saya sebut ta'akuli ya. Ta'akuli. Qawaid ta'akul, kaedah mantiki, ta'akuli mantiki ya. Bahasa lain aja. Dia tafannun bila ibaratnya tapi jarang orang pakai tu. Tapi mantiki ta'akuli ya. Kalau awak cakap tak mantiki saja awak cakap ni, tak betul kaedah-kaedah ta'akul, kaedah-kaedah metodologi berfikir, cara menyusun mengikut kaedah mantik tak kena. Itulah maksud dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sebelum dalilul hadis Hmm. sebelum tu dia maka itu bukan maksud kita. Maksud apa bukan maksud kita tu? Asal matan mulazimul hadis hadisun. Kalau mulazim tu dia tak berserta dengan zat hadis, jadi dia amrul kharij lah kan. Tak jadi maksud kita lah, pasal kita punya maksud nak menunjukkan makhluk bila ada arad sifat baru berubah, maka bila sifat yang berubah maka zat dia pun berubah. Jadi bila sifat tu baru, zat makhluk pun baru lah. Jadi kalau mulazim benda tu tak melazimkan hadis, tak jadi maksud, itu bukan cara kita lah. Yang maksud kita ni mulazimul hadis. Ya, maksud kita nak bicara mesti mulazimul hadis. Jadi kalau ada benda yang dia tak melazimkan, itu bukan maksud, itu bukan bicara. Dengan bisbah kalau sebut rukun tadi, kita duk bicara rukun. Ini syarat, bukan bicara kita. Tu tanya cerita semayang pakai cincin emas tadi. Pakai cincin emas, bukan semayang. Itu cincin. Buat pakaian. Ni buat solat. Nak tengok batal tak semayang, bukan tengok cincin. Nak batal tak batal, tengok perkara yang rukun solat lah. Rukuk, sujud, perkara yang membatalkan dia apa? Pakai cincin emas, dia buat pakaian. Memang haram pakai cincin emas. Tapi taklah pakai cincin emas dalam semayang, batal semayang. Tapi bodoh lah, haram. Orang lelaki pakai. Itu lah. Daripada ni nak tanya sikit tentang macam ibarat kita. Dia kata mulazimul hadis tu artinya dan bermula barang yang melazimkan
yang baharu. Yang dimasukkan yang baharu sifat yang baharu atau ciri-ciri yang baharu maksud itu. Melazimkan, mulazimul hadis maksudnya yang baharu tu. Hadis tu zat lah. Mulazimul hadis, hadis. Jadi mulazim tu arak lah. Hadisun tu zat lah. Yang tu jumpa ke depan nanti ni, InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.